Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita bersalam-salaman dengan Ramadan sebelum Ramadan berangkat pergi pada hari esok. Waktu kita berbuka puasa tadi adalah berbuka perpisahan dengan Ramadan. Walaupun selepas ini ada berbuka untuk puasa-puasa sunat, tapi tentunya tidak sama dengan berbuka puasa di bulan Ramadan. Kita menunaikan salat sunat tarawih sebentar tadi, dan witir selepas ini adalah tarawih perpisahan dan witir perpisahan dengan Ramadan. Kalau witir mungkin ada lagi witir-witir selepas ini, tetapi tarawih kita perlu menunggu setahun lagi untuk bertemu semula dengan peluang menunaikan salat sunat tarawih. Itu pun kalau umur kita masih panjang ketika kedatangan Ramadan pada tahun hadapan. Besok kita akan bersahur. Maka bersahur kita adalah bersahur perpisahan. Walaupun mungkin ada sahur-sahur lain, tetapi amalan kita biasanya puasa sunat tak bersahur pun. Maka bersahur pada pagi esok adalah sahur-sahur terakhir kita. Maka bila berangkat sahaja Ramadan nanti, tuan-tuan, hilanglah segala kenikmatan, kelazatan beribadah pada bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan tidak sama dengan kelazatan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Doa kita tidak sesyahdu doa yang kita ucapkan dan pohonkan sepanjang bulan Ramadan. Wirid dan zikir kita yang kita baca tidak seindah dan sedamai wirid dan zikir yang kita bacakan di bulan Ramadan. Al-Quran yang kita lagukan sepanjang bulan Ramadan, sama ada sempat untuk kita mengkhatamkannya atau tidak sempat untuk kita mengkhatamkannya, sudah tidak lagi akan merdu semerdu ayat-ayat Al-Quran yang kita lagukan di sepanjang bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Saya amat terasa tahun ini, kerana sebulan yang lalu, hampir sebulan, lebih kurang sebulan yang lalu, apabila adik saya pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengejut, maka bermakna Ramadan tahun lepas adalah Ramadan terakhir buatnya. Saya tidak menyangka Ramadan tahun lepas adalah Ramadan terakhir buatnya. Dan saya kira dia pun barangkali tidak menyangka Ramadan terakhir adalah Ramadan tahun lepas adalah Ramadan terakhir buatnya. Maka ia menyebabkan kita merasakan boleh jadi Ramadan pada tahun ini, boleh jadi sahaja kita tidak mengetahuinya, boleh jadi sahaja Ramadan pada tahun ini adalah peluang yang terakhir bagi kita semua yang kita telah melepaskannya, walau sekadar beberapa jam sahaja lagi akan meninggalkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menurniakan lagi Ramadan untuk kita pada tahun hadapan. Dan berjanjilah dengan Allah, sekiranya Allah masih menganugerahkan kita dengan Ramadan pada tahun hadapan, dalam makna sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita pada tahun hadapan untuk sempat bertemu dengan Ramadan, berjanjilah dengan Allah bahawa kita akan manfaatkan semanfaat-manfaatnya. Kita tidak lagi akan lalai seperti Ramadan pada tahun ini. Kita akan menggenggam Ramadan tahun hadapan jika sekiranya masih
dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andainya Ramadan pada tahun ini terakhir bagi kita, mohonlah kepada Allah supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, walaupun aku melalui Ramadan pada tahun ini dengan penuh kekurangan, dengan penuh kelalaian, dengan penuh keciciran, tapi Kau terimalah Ramadan aku sebagai Ramadan yang sebaik-baiknya, ya Allah. Ramadan yang dapat menyelamatkan aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Dan Ramadan yang melayakkan aku untuk menjadi penghuni syurga-Mu selepas berlakunya hari kiamat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa yang berlaku di Palestin bukan sahaja membangkitkan kesedihan kita, bukan sahaja membangkitkan kemarahan kita, tetapi apa yang berlaku di Palestin sepatutnya menginsafkan kita. Kita yang bising memaki hamun entah sesiapa kerana tidak dapat berhari raya, kerana tidak dapat memperagakan baju raya. Ramai yang bercakap-cakap bahawa mereka tidak dapat memperagakan baju raya. Ramai yang berkata bahawa selepas solat sunat di rumah nanti, bukalah handphone tu, buatlah internet, go live untuk tunjuk baju raya dekat orang lain. Siapa suruh? Siapa yang kata hari raya ialah makna hari raya ialah memperagakan baju raya? Siapa yang kata? Kenapa bila kita tak dapat memperagakan baju raya, kita maki hamun semua orang yang kita nak maki? Maka apa yang berlaku di Palestin, tuan-tuan, menginsafkan kita. Kita masih lagi aman walaupun dikepung oleh musuh yang tidak kelihatan bernama COVID-19, tapi kita masih bersama ahli keluarga kita. Kita masih dapat makan bersama-sama. Kita masih dapat berseronok bersama-sama walaupun tidak dapat pulang ke kampung halaman. Bayangkan apa yang dihadapi oleh umat Islam kita, saudara mara kita di sana dalam menyambut hari raya yang akan datang ini. Kalau kita diserang oleh COVID-19 yang kita tidak nampak, yang ada sahaja di keliling kita, mereka diserang oleh peluru yang kelihatan, tetapi datangnya tak boleh dielak. Bila dia datang, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menyelamatkan diri, melainkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati, matilah dengan iman. Kalau masih hidup, berfikirlah bagaimana untuk menerus dan menyambung kehidupan dengan letupan-letupan itu. Bersyukurlah kita, tuan-tuan, dengan keadaan yang ada di negara kita ini. Kesusahan yang kita hadapi ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menginsafkan kita, untuk menyedarkan kita. Di depan kita ada kematian, maka bermakna besar sangatkah lagi urusan baju raya? Di depan kita ada kematian, besarkah lagi urusan lepas ketupat lemang? Di depan kita ada kematian, besarkah lagi urusan balik kampung? Sedangkan bila kita balik kampung, kita membawa maut. Kita membawa kemungkinan maut kepada orang-orang tua yang kita kasihi di kampung sana. Redalah kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insaflah kita dengan kedatangan COVID-19 ini sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mahu dengan sebulan ditarbiyah di bulan Ramadan, ia tersimpul dalam doa kita. Selalunya dibaca selepas 8 rakaat, tapi tadi tidak dibaca rasanya, saya tak perasan. Mungkin dibaca selepas tarawih, selepas witir nanti, iaitu doa yang menyimpulkan apa yang kita nak sepanjang tarbiyah kita di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin
Kita mohon iman yang sempurna, sebab keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya mestilah sempurna, mestilah 100%. Ia tidak boleh major, ia tidak boleh markah yang terbesar, tak boleh. Ia mesti 100%. Beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Qurannya, kitabnya, hukum hakamnya. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan syariat yang dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.